Apakah itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran suatu bentale bertambah, tekanan dalam bentale akan berkurang atau sebaliknya. Perhatikan situasi tersebut. Lelaki itu sedang meniup udara di ruang antara dua balon. Disebabkan udara ditiup, hal laju udara menjadi tinggi dan menghasilkan tekanan yang lebih rendah di ruang antara dua balon itu, manakala di kawasan sekeliling balon mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Perbezaan tekanan menghasilkan satu daya yang menyebabkan balon-balon itu mendekati antara satu sama lain. Itulah contoh kesan prinsip Bernoulli. Aerofoil merupakan bentuk pada sayap kapal terbang. Inilah bentuk aerofoil. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan bergerak lebih laju di bahagian atas aerofoil dan menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Manakala hal laju udara yang rendah di bahagian bawah aerofoil akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Perbezaan tekanan akan menghasilkan satu daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang menyebabkan ia terbang. Okey, mari kita balik kepada mission. Kapal terbang saya yang tajam ini mesti menang. Hal ini kerana kapal terbang yang tajam dapat mengurangkan rintangan udara. Lady, go! Oh no! Unbelievable! Kenapa kapal terbang saya yang tajam ini kalah? Bukannya yang tajam mesti dapat terbang jauh? Tidak salah. Bentuk yang tajam ini dipanggil aerodinamik. Ia memang boleh mengurangkan rintangan udara. Tetapi, kapal terbang yang Syahin buat ni menggunakan prinsip Bernoulli. Ya, sayap kapal terbang saya lebih lebar. Semakin besar luas permukaan sayap, semakin besar daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Lagi-lagi pun, sayap kapal terbang saya lebih nipis. Ia akan mengurangkan berat kapal terbang. Betul-betul. Untuk penambahbaikan, kita boleh melancarkan kapal terbang dengan sudut yang lebih condong menuju ke arah atas langit untuk menghasilkan sudut serang yang lebih besar. Apabila aerofoil berada pada sudut serang yang tertentu, aerofoil akan mengenakan satu daya pada aliran udara. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Kesimpulannya, bentuk aerofoil pada sayap kapal terbang menyebabkan udara mengalir pada kelajuan yang berbeza melalui bahagian atas dan bahagian bawahnya. Udara mengalir dengan hal laju yang tinggi di bahagian atas, menghasilkan kawasan yang bertekanan rendah. Sebaliknya, hal laju yang rendah di bahagian bawah menghasilkan kawasan yang bertekanan tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat yang bertindak ke atas sayap kapal terbang. Oleh itu, kapal terbang kertas dapat terbang dengan lama.